Dan alhamdulillah kita di Malaysia mengalami keadaan di mana kita aman, kita bahagia, kita mempunyai segala kebutuhan asas yang diperlukan. Namun saudara-saudara kita yang berada di negara-negara di Timur Tengah, kita sudah pun sedia maklum tentang cabaran yang mereka hadapi. Dan ada juga keadaan-keadaan yang agak mendukacitakan jika kita selami yang menimpa saudara-saudara yang berada di Bangladesh. Dengan itu, misi Caring World to Bangladesh adalah topik yang seterusnya akan kita bawakan bersama dengan Siti Fadilah Muhammad Hud yang merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Kita tidak perlu perkenalkan panjang Islamic Relief Malaysia, namun mungkin sedikit mukadimah kepada yang mungkin belum kenal dengan Islamic Relief. Terima kasih saudara Terence. Alhamdulillah diberi peluang untuk berkongsi tentang apa yang dilakukan oleh Islamic Relief. Baru-baru ini memang kami satu pasukan 4 orang kaki tangan dan juga 2 ikon Islamic Relief yang dah lebih sedekat bersama kami berpeluang untuk pergi ke Bangladesh menggalas misi yang membawa mesej visi Islamic Relief itu sendiri, Caring World. Kenapa kita menggunakan nama Caring World tu? Sebab memang termaktub dalam mandat visi Islamic Relief itu untuk mewujudkan dunia prihatin. Jadi bila kita turun padang, kita membawa cerita-cerita program-program di mana kita membangunkan komuniti, mengupayakan komuniti hasil daripada sumbangan orang ramai yang di mana mereka melaksanakan tanggungjawab sosial mereka. Dan yang paling penting sebenarnya dalam visi Caring World ni, kita nak akhirnya masyarakat prihatin ini dia bersatu atas penderitaan orang lain. Tidak kira apa yang berlaku, sama ada di Bangladesh maupun sekarang yang berlaku di Palestin, dan kebanyakan negara-negara di mana kita membawa kerja-kerja kemanusiaan ini adalah negara-negara di mana Islamic Relief beroperasi. Bangladesh contohnya adalah sebuah pejabat yang telah pun beroperasi sejak 1991, lebih daripada 20 tahun, melaksanakan pelbagai projek merangkumi daripada sektor kesihatan dan rawatan, merangkumi sektor air bersih, merangkumi sektor pendidikan dan juga kehidupan lestari dan anak yatim. Jadi banyak sektor-sektor kemanusiaan ini dijalankan di Pejabat Islamic Relief di Bangladesh. Contoh lain seperti macam yang berlaku di Palestin sekarang, kita secara aktif di lapangan mengagikan bantuan kecemasan dengan apa yang berlaku. Jadi pelbagai pejabat dengan peranan masing-masing, mereka tetap melaksanakan asalkan memenuhi keperluan kemanusiaan yang berlakulah di sekitarnya. Jadi sedikit tentang cabaran kemanusiaan di Bangladesh yang mungkin kurang mendapat perhatian pada ketika ini. Okey, mengapa kita melaksanakan projek-projek yang kita bawa dalam misi Caring World ini? Kerana yang pertama, kita tahu mereka ada kekangan untuk mendapatkan air yang selamat dan bersih untuk diminum. Sumber air banyak, tapi bila kita sendiri menyaksikan kebanyakan air ni surface water, dia tercemar dengan bakteria dan juga kandungan arsenik yang sangat tinggi. Jadi sungguh pun kita dah buat telaga air dengan kedalaman 200-300 meter, tidaklah 100% kandungan arsenik itu tiada, tapi setidak-tidaknya sehingga 0.05 mg yang selamat untuk mereka minumlah, berbanding dengan sumber-sumber air yang lain. Jadi kebanyakan mereka bila kita lihat sendiri, memang mereka sangat bergantung dengan telaga air ni. Tak ada sistem perpaipan ke rumah. Jadi kita letak dalam satu kawasan di mana lebih kurang 12 keluarga boleh dapat manfaat daripada telaga air itu, dan kita lantik satu caretaker daripada penduduk itu sendiri untuk menjaga supaya telaga ni, macam kita lihat telaga-telaga sebelumnya sampai 10 tahun, 12 tahun masih boleh digunakan. Jadi ini adalah salah satu telaga yang memang rakyat Malaysia sendiri sumbangkan, dan kita ada lebih 78 buah telaga yang telah dibina, dan insya-Allah akan ada lagi telaga-telaga baru yang akan dibina. Jadi selain daripada air bersih yang menjadi kekangan utama dekat sana, kalau kita tengok dalam video-video ni, nak masuk ke kampung pun bukanlah satu yang mudah ya, nak mengharun jalan yang berlecak dengan keadaan logistik yang mencabar, cuaca lagi, tapi kita teruskan jugalah kerana mereka yang melaksanakan projek-projek kita sana adalah rakyat tempatan dan mereka sangat mengenali komuniti di sana. Dan selain daripada itu, kita juga memberi program kehidupan lestari di mana kita fokus kepada komuniti wanita, dan sumbangan terkini kita bangunkan 400
komuniti wanita di mana mereka diberi latihan bagaimana nak berternak, menjahit. Saya pun ada bawa contoh hasil daripada program-program komuniti yang ada di depan ni. Ini sebenarnya adalah hasil daripada program komuniti 12 tahun yang lepas. Tapi mereka bila kita datang masih standing strong lagi dan masih lagi mengeluarkan produk-produk. So kita nampak kesan daripada projek bantuan ni bukan hanya jangka masa pendek tapi dia berdaya tahan lama lah di situ. Apakah antara pengalaman Sis yang boleh dikongsikan kepada penonton kita yang memberikan kesan yang mendalam kepada misi yang sedang dilakukan di sana? Baik, kita berkesempatan bertemu ramai penduduk kampung, kumpulan, tetapi kita juga diberi kesempatanlah dalam sesibuk itu kita berjumpa dengan satu penerima daripada program Komuniti Lestari berusia 34 tahun, muda bagi saya, namanya Salina. Duduk dalam kumpulan tu kita tak perasan, rupanya tangan dia kodong kedua belah tangan. Dan bila kita perasan tu bila dia nak tuang beras dalam, kita ada food bank, bila perjumpaan mereka akan kumpul beras, setiap ahli bawa satu tin beras. Jadi beras tu boleh digunakan keadaan terdesak, contoh macam musim hujan, ataupun bila ada lebihan mereka jual dan duit tu untuk kumpulan mereka lah. Jadi bila dia nak tuang beras tu baru kita perasan tangan dia kudung kedua belah. Bila kita tanya apa berlaku, waktu dia balik daripada peperiksaan, dia mengejar train. Jadi dia tersangkut. Sebelah tangan ini terus terpotong di situ, sebelah lagi tak dapat diselamatkan sebab hancur teruk. Jadi dia kata sepatutnya dia dapat peluang untuk belajar di peringkat lebih tinggi, tapi disebabkan kecacatan dia tidak boleh nak meneruskan pelajaran, tidak berkahwin. Inilah Selina ni yang sekarang berada di gambar ini. Dan terpaksa menyara ibu dan ayahnya dan tiada sumber pendapatan. Jadi dia adalah salah seorang peserta dalam program Lestari kita. Daripada 2,000 taka sebulan, sekarang dia dah boleh ada lebih kurang 25,000 taka hasil ternakan dan seumpamanya. Dan ada juga yang buka kedai kopi dan ada juga yang berjualan secara kecil-kecilan lah. Tapi selain daripada penerima manfaat ini, saya sebenarnya sangat terkesan dengan kaki tangan juga. Kerana untuk mencari 400 peserta program Lestari ini, mereka perlu berjumpa hampir 1,000 penduduk untuk semasa proses saringan seorang-seorang. Jadi bukan kerja yang mudah lah kalau kita tengok cara nak masuk kampung tu, jalan dia dan seumpamanya. Jadi mereka juga ada semangat jitu yang tinggilah di situ. Ya, dua kampung yang disebutkan adalah kampung yang berada di kawasan Madupur dan Rangpur. Jadi untuk para penonton yang ingin melihat sendiri keadaan di sana, Google memberikan kita keupayaan untuk meninjau sedikit keadaan muka bumi dan sebagainya. Inilah keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Bangladesh di sana. Apakah mesej yang boleh kita sampaikan kepada para penonton saat pagi Malaysia? Pagi ini kita telah pun ketengahkan pelbagai misi bantuan sebenarnya kepada mereka. Jadi bagaimana untuk kita membantu masyarakat Bangladesh ni yang cabarannya berbeza dengan cabaran saudara-saudara kita yang berada di negara-negara lain? Saya tahu ketika ini sebenarnya pelbagai dugaan yang dihadapi masyarakat di luar sana, sama ada dalam fasa kecemasan ataupun mereka yang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan. Jadi kadang-kadang orang mungkin persoalkan mana nak bantu dulu. Bagi saya, jika kita ada kemampuan lebih, jangan sekat mana. Bagilah biar semua boleh dapat manfaat dan jangan bertangguh. Sebab kita tak tahu kita sendirilah sempat ke tidak untuk menunggu hari esoknya, kan? Jadi bersegeralah untuk anda menyokong apa jua kapasiti yang ada, sama ada untuk mereka yang memerlukan kecemasan di Palestin ataupun mereka yang sangat memerlukan air bersih dan kehidupan yang lebih baik di Bangladesh. Dan kadang-kadang mereka tertanya macam mana betul ke kisah-kisah ni. Sentiasalah mengikuti dari semasa ke semasa di laman media sosial. Di Islamic Relief Malaysia juga kita ada kongsikan dan paparkan cerita-cerita yang berlaku di lapangan di Islamic Relief Malaysia punya sosial media, dan juga boleh juga layari laman web Islamic Relief di www.islamic-relief.org.my. Atau sekiranya ingin nak menghubungi kaki tangan Islamic Relief, nak bercakap dengan lebih lanjut, boleh juga hubungi talian tetap kami 0389263434, insya-Allah. Thank you Humanity, thank you Islamic Relief, pertubuhan yang berada di seluruh dunia sebenarnya dengan cawangan-cawangannya, bukan saja di negara-negara yang memerlukan tapi juga di negara-negara operasi seperti London dan sebagainya untuk mengumpulkan bantuan bagi membantu rakyat negara-negara yang miskin dan juga negara-negara yang timpa masalah. Mungkin pesanan terakhir Sis kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia tentang misi kemanusiaan, jika ada yang mungkin ingin turut serta dalam pelbagai misi
misi yang dijalankan untuk menyokong bukan dari segi bantuan keuangan tapi daripada tubuh badan mereka itu sendiri, kerahan tenaga untuk membantu. Adakah ia dibolehkan oleh Islamic Relief? Semestinya dalam message Caring World tadi, kita nak semua orang berganding bahu apa jua terhadap penderitaan orang lain, dan sekiranya anda mempunyai kemampuan dari segi masa, tenaga. Minggu ini sebenarnya adalah minggu Charity Week Islamic Relief di seluruh dunia, dan kita ada kongsikan pelbagai aktiviti menarik untuk sukarelawan join dan bersama-sama. Hari ini pun ada, esok dan sehingga hari Ahad. Dan selain daripada itu, dengan apa yang berlaku sekarang ini, anda kemampuan dan ada masa dan ada keberanian, turut sertalah menyuarakan keprihatinan anda terhadap penderitaan yang orang lain. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan sis kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi misi yang sangat membantu rakyat di sana. Dan harapan kami semoga anda penonton Selamat Pagi Malaysia juga akan turut serta jika bukan dari segi keuangan, mungkin daripada segi kerahan tenaga untuk membantu jika anda boleh. Ya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Islamic Relief kerana bersama kami pagi ini.